Assalamualaikum guys, welcome back. Aku dapat request daripada sahabat-sahabat kita dekat sini yang minta aku untuk ulas isu berkenaan dengan Ikram Dizli yang menggunakan perkataan mari kita berzina ke masjid. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Hold up, wait a minute. Okay, pertama sekali aku nak minta maaf sebab ada problem dekat audio dalam 2 video sebelum ni. Bukan salah aku sepenuhnya, salah budak ni. Dia pergi usik aku punya setting sampaikan suara semuanya naik sampai ke atas. So minta maaf dekat ni uncle semua, uncle nanti. Dia awalnya aku adalah baca seimbas apa yang Ikram cakap tu, tapi aku tak terlintas apa-apa waktu tu sampailah aku dapat bertalu-talu DM daripada sahabat-sahabat kita, yang mana lepas tu aku pun pergilah double check statement daripada Ikram Dizli dan ternyata memang dia ada cakap ayat macam tu. Nak buat title jom berzina kat masjid. Kenapa? Kenapa kau tak buat benda lain? Kun fayakun kat situ. Masalah. Kun fayakun benda yang macam mana nak kun fayakunnya? Tajuk dia memang jom berzina di masjid, tapi aku punya pergerakan ambil wuduk, pergi ke masjid, solat jemaah, settle. Kenapa kau tak cakap jom solat kat masjid je? Jom solat kat masjid, ada orang nak dengar. Lepas tu aku tak terfikir nak ulas pasal isu ni, pasalnya aku pernah teringat aku ada baca pasal sirah Nabi sebelum ni, yang mana dekat buku tu dia ada tulis Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hira. Dia ada guna terms berkhalwat tu. So macam kita sendiri dekat Malaysia ni, kita sendiri tahu perkataan khalwat tu mengarah ke mana. Jadinya aku fikir macam mungkinlah apa yang Ikram cakap tu iaitu zina tu, mungkin dia punya konteks dia sama macam khalwat. Lagipun Ikram ada cakap juga. So aku buka dia punya akal tu fikir. Kalau yang cerdik, pergi cari. Kalau yang bodoh, kau hentam. Okay. So pergi mampus lah. Lepas tu aku dengar lagi apa dia cakap. Dari segi ayat suci Al-Quran pun ada zina tu bermaksud perhiasan. Jadi terpulang kepada individu. Kerana netizen ni bukannya satu kelompok. For me to teaser benda tu untuk orang fahamkan, untuk kau rasa macam mantang kau lah. Kau suka lah, kau dah faham macam mana. Lepas tu aku macam aku tak puas hati lah. Jadinya aku pun pergilah search apa itu zina, apa makna zina. Dia bukan apa, sebab aku rasa macam tak selesa. Semakin lama aku dengar tu aku rasa macam there's something wrong here. Macam tu. Jadinya aku pun pergilah kaji-kaji daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai, dan aku masih lagi tak dapat nak jumpa perkataan yang positif berkenaan dengan ayat ataupun terms zina tu. So antara dapatan aku ialah yang pertama sekali, secara bahasa, zina merupakan bentuk masdar dari kerja bahasa Arab iaitu zana yang memiliki arti berbuat jahat. Okay, so maksudnya daripada dia punya asas tu dah memang perkataan tu ialah perkataan yang rotten, negatif, yang busuk. So daripada sumber busuk tu, daripada platform yang busuk tu pun, kalau kata kita cambah macam mana pun dia tetap busuk. Sama juga sebelum ni kita ada discuss pasal perkataan arak. Contohnya perkataan soju tu, walaupun kononnya kata dihalalkan, tapi bila kata guna perkataan tu, dia tetap membawa ke arah negatif. Okey, ini secara terminologi pula, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan lelaki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Dan lepas tu aku search pula Kamus Dewan Bahasa. Tak puas hati lagi ni kan. So aku cari daripada definisi dia, persetubuhan yang tidak sah ataupun haram bukan antara suami isteri. Kamus Dewan edisi keempat. Dan lepas tu macam aku cakap tadi tu, aku samakan zina tu dengan khalwat. Jadinya aku pun carilah perkataan khalwat tu sendiri kan. Walaupun aku tahu apa makna dia, tapi kita double confirm jugalah. Dan makna khalwat tu ialah perkataan pinjam dari bahasa Arab khalwah. Kata nama infinity kala yaklu secara literal menunjukkan mahu menyendiri. Maksudnya sekarang ni daripada dia punya asas tu pun maksud dia ialah bersendiri. So bersendiri ni very subjektif. Dalam istilah Arab, ia menunjukkan kesunyian untuk bertafakur terhadap Allah dengan menyebut nama Allah di dalam hati, fikiran atau secara lisan. Dan aku masih lagi berhusnuzon, aku cari lagi perkataan-perkataan yang mungkin membawa kepada arah positif dan semua kan. Tapi tak ada. Sebab aku rasa walaupun nama tajuknya jom berzina di masjid, tapi aku tak berzina dari segi seks ke apa-apa. Aku masih lagi bertutup aurat. Aku masih lagi mengambil wuduk, bersolat berjemaah. Dia gini lah, aku faham niat Ikram. Dia nak orang bagi perhatian terhadap apa yang dia kata. Dia nak orang bagi perhatian terhadap dakwah yang dia cuba sampaikan. Tapi kena ingat,
niat tak menghalalkan cara. Dan apa yang aku nampak ni, apa yang dibuat oleh Ikram Dinsley ni sebenarnya lagi membawa imej yang buruk terhadap agama Islam. Dan kalau kita tengok dekat dalam Quran sendiri pun dah melarang kita untuk berzina. Sebagai contoh, ayat dia, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Atau sebenarnya Ikram dia nak guna perkataan khalwat, tapi dia lupa perkataan tu, jadinya perkataan yang paling dekat dengan khalwat tu ialah zina. Makanya terpakailah ayat zina tu. Tak tahu kenapa, tapi aku rasa mungkin Ikram memang betul-betul dah salah guna terms. Tapi let's say kalau kata Ikram memang betul-betul menggunakan ayat itu untuk tujuan dakwah, aku harap yang Ikram boleh sedar dan juga bertaubat. Kita kalau kata nak orang lain dekat dengan agama kita, kita kena ikut jalan ataupun saluran yang betul. Kita bukan nak orang ikut kita ataupun orang kenal Islam ni mengikut selera diorang. Tapi dengan cara kita tunjukkan keindahan Islam yang lengkap dari pelbagai segi. Tapi macam mana pun aku masih lagi terbuka untuk sesiapa saja untuk tunjukkan dekat aku dan juga sahabat-sahabat aku dekat sini makna-makna positif dekat dalam perkataan zina tu yang cuba disampaikan oleh Ikram Dinsley. InsyaAllah kalau kata ada jawapan padu, berfakta dan juga legit, aku akan kongsikan dengan sahabat-sahabat aku dekat sini. Tapi buat masa ni eloklah kita jauhkan diri daripada benda-benda yang memang diragui dia punya konteks ataupun maksud dia. Dan akhir kata pepantun, ayam katik dada terangkat, konon tunjuk diri hebat. Moga kita sempat taubat dari sebar ajaran sesat. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Mas,